Okey Zah, kita boleh mulakan ya? Boleh, Ustaz. Baik ya, nanti Zah kontrol mana-mana audio kalau sempat. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, tuan-tuan, puan-puan yang Allah rahmati sekalian. Syukur kita tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala di atas rahmat Allah, izin dari Allah, hidayah dan taufik yang Allah berikan kepada kita. Kita sekali lagi pada petang ini, pertemuan kita buat siri yang kedua dalam kita membicarakan tentang tafsiran ayat-ayat yang terkandung dalam surah Al-Alaq. Kita ingin mengambil pengajaran, kita nak mengambil teladan. Moga-moga surah Al-Alaq ini surah yang menjadikan kita semua semakin kukuh imannya, semakin kukuh ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana surah ini ada menyebutkan tentang dua nikmat, dua pemberian kurniaan dari Allah yang sangat besar kepada manusia. Maka moga-moga dua nikmat yang kita akan yang telah pun kita perolehi ini dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah sampai kepada ayat yang kedua dalam surah Al-Alaq. Namun ayat yang kedua ini pada siri yang pertama pada minggu lepas belum lagi kita selesai untuk kita mengambil pelajaran, yang mana ayat yang kedua ini merupakan lanjutan perincian daripada ayat yang pertama. Pada ayat yang pertama kita telah dapat mempelajari bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diperintahkan oleh Allah untuk membaca Al-Quranul Karim. Maka dalam banyak-banyak yang Nabi perlu baca, sudah tidak dapat dinafikan lagi adalah membaca Al-Quranul Karim. Tetapi untuk membaca Al-Quranul Karim, seperti mana yang disebut oleh Al-Imam Ar-Razi, mesti dimulakan ia dengan menyebut nama Allah. Tetapi pada ayat pertama kita dah belajar Allah tidak menggunakan nama Allah, tetapi menggunakan namanya yang lain, iaitu perkataan Rabb. Perkataan Rabb ini dikaitkan dengan salah satu nama-nama Allah yang utama. Maka Nabi diajar oleh Allah apabila nak baca Al-Quran perlu menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi juga diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau nak membaca Al-Quran perlulah memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita nak dapat keberkatan membaca Al-Quranul Karim, sebab Quran ni dia berkat, dia mubarakun. Tetapi keberkatan tu kita tidak akan dapat jika Allah Ta'ala tidak memberikan keberkatan tu kepada kita. Oleh sebab itu di sebalik perintah membaca Al-Quran menyebut nama Rabbik adalah untuk mendapat keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kerana semua nama Allah dia ada keberkatan. Khususnya kita nak dapat keberkatan ketika membaca Al-Quranul Karim. Kemudian Nabi SAW telah diperkenalkan oleh Jibril bahawasanya Tuhan yang sebenar-benarnya adalah Tuhan yang telah mencipta
menciptakan. Perkataan ayat pertama, allazi khalaq, yang telah menciptakan. Allah yang telah menciptakan ini memiliki nama Al-Khaliqu, yang telah menciptakan, yang maha pencipta ini, maka sifat dan perbuatannya Allah telah mencipta. Maka mencipta sesuatu ini merupakan ciri utama yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila Allah telah ciptakan segala sesuatu, Allah tidak akan biarkan apa yang dia cipta. Maka apabila Allah telah ciptakan sesuatu, maka yang dicipta itu adalah menjadi miliknya. Apabila Allah telah menciptakan segala sesuatu, maka Allah lah yang akan jaga apa yang dicipta. Dialah yang akan urus apa yang dicipta. Dialah yang akan beri makan kepada apa yang dicipta. Dialah yang akan bagi apa? Yang akan mentadbir apa yang dicipta. Maka dari sudut memiliki, dari sudut mentadbir, dari sudut mengurus ini, itulah yang terkandung pada makna Rabbika. Iqra bismi Rabbika. Maknanya daripada nama Rabbi campur dengan ka itu, Allah Ta'ala nak bagi tahu bahawa Muhammad yang akan jaga engkau, yang menguruskan hidup engkau, yang menciptakan engkau, yang memelihara engkau, iaitu Allah yang telah menciptakan itulah. Okey, sebab tu perkataan Rabbi ini sangat besar maknanya, yang perlu kita hayati, yang perlu kita difahami, kerana perkataan Rabbi inilah terkandung dalam suratul Al-Fatihah. Tetapi ayat pertama Allah tidak menyebutkan secara spesifik siapakah antara makhluk yang Allah ciptakan, tapi Allah sebut umum. Umum. Kemudian ayat kedua baru Allah menyebutkan dalam banyak-banyak yang Allah ciptakan itu, Allah telah menciptakan al-insan. Okey, kenapa disebut insan? Kerana nak menunjukkan keistimewaan yang Allah telah jadikan kepada insan. Dalam banyak-banyak makhluk Allah yang sangat istimewa adalah insan. Sebab itu insan ini Allah sebut spesifik pada ayat yang kedua, sedangkan ayat pertama Allah tidak menyebutkan siapakah yang telah Allah ciptakan. Okey. Dalam masa yang sama, kita telah belajar, masih ingat pada siri pertama, kita telah menghubung kaitkan surah Al-Alaq ini dengan surah At-Tin. Dekat surah At-Tin, kita dah jumpa dah ciri-ciri keistimewaan insan itu apa kan? Iaitu pada ayat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka pada surah Al-Falaq pula Allah cerita lagi keistimewaan insan itu dari sudut pertama menyebut secara spesifik. Dalam banyak-banyak makhluk Allah yang telah Allah ciptakan itu, Allah mencipta insan. Kemudian dalam surah Al-Alaq ini Allah menyebutkan macam mana asal usul insan itu Allah Ta'ala ciptakan. Allah menyebut salah satu daripada fasa penting macam mana manusia itu nak terjadi, ia disebut daripada min alaqin, daripada segumpal darah. Perkataan alaq adalah gandaan banyak bagi perkataan alaqatun. Okey, kita telah sebut pada minggu lepas tentang fasa penciptaan manusia daripada segumpal darah. Namun kita belum lagi nak bincangkan tentang apa sebenarnya pengertian perkataan alaq ini, perkataan alaqah ini di dalam Al-Quran. Salah satu yang kita tahu, perkataan alaqah adalah segumpal darah berku. Tetapi jika kita tambah, kalau kita banyak lagi luaskan pembacaan, kita mendapati sebenarnya perkataan alaqah ni dia juga membawa makna dia seperti satu haiwan lintah yang berada di dalam air pun dia panggil alaqah. Ada persamaan dengan segumpal darah yang kita sebut benih tu kan, seperti kan dia ada kaitan.
Dan kalau kita tengok dalam Arab lah, kalau tengok alaqah tu, dia memang seperti gambar lintah dekat situ. Okey. Ada juga kata para ulama apabila sebut alaqah ni, dia ada kaitan juga dengan sesuatu yang bergantung. Dia panggil sesuatu yang dia bergantung ke perkara yang bergantung kepada sesuatu, ia juga disebut dengan perkataan alaq. Jadi semua tu ada kaitan. Segumpal darah beku tu nanti dia ada kaitan gambaran seperti lintah yang berada di dalam air, tapi yang dalam rahim ibu itu ia bukan berada, dia berada dalam rahim ibu lah. Tapi lintah itu dia berada dalam air, tapi benih itu segumpal darah tu berada dalam rahim ibu. Kemudian kalau kita tengok gambar dia, memang alaqah ni dia memang bergantung. Kalau tengok kan, dia memang bergantung di rahim ibu. Sebab tu perkataan alaqah tu dia dikaitkan dengan bergantung pada sesuatu. Jadi kalau lebih spesifik lagi adalah segumpal darah beku. Ini bermakna kita ini insan yang tidak boleh lari daripada bergantung kepada sesuatu. Kebergantungan kita yang paling utama adalah kebergantungan kita kepada Allah. Dari sudut asbab manusia, kita ni hidup bergantung dahulu pada rahim ibu. Inilah gambar dalaman. Kalau tengok pada anak panah ni, panah hijau ni, itulah menunjukkan, wallahu a'lam, ini gambaran dalaman dia yang menunjukkan daripada kita berada dalam rahim ibu pun kita dah bergantung pada rahim ibu. Maka ingatlah balik asal usul kita semua. Okey, kita bergantung dalam rahim ibu. Kalau jatuhlah ia, kalau gugurlah ia, tak hiduplah kita. Jadi kita ada dua pergantungan. Pergantungan dengan Allah terutamanya, lepas tu pergantungan dengan ibu kita. Sebab itu susunan ibu ni, buat baik kepada kedua orang tua ni, Allah susun selepas perintah jangan syirikkan Allah. Nampak betapa tingginya kedudukan ibu ni, sehingga kan Allah Ta'ala pesan jangan kamu mensyirikkan Allah. Lepas tu Allah pesan buat baik kepada ibu bapa kamu. Menunjukkan kita ni sangat rapat dengan ibu kita. Jadi dia akan menyedarkan kita, kalau kita faham tentang perkataan alaq ni, dia akan membawa kita kepada memahami bahawa asal usul kita ini adalah dari Allah. Kemudian kita sangat bergantung kepada rahim ibu ketika mana kita berada di dalam kandungan ibu. Jadi kita jangan lupa tu, asal usul kita ni sebenarnya semua sama. Semua sama dulu. Semua pernah menjadi alaqah. Maka apabila kita baca surah Al-Alaq ni, kita akan jadi seorang manusia yang kalau dia faham, dia akan jadi seorang manusia yang mengenang budi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita akan baca lagi, kita akan nampak betapa banyaknya pemberian Allah kepada kita. Kalau kita beribadat banyak mana pun takkan terbalas jasa baik Allah Ta'ala tu kepada kita. Nanti kita akan detailkan lagi. Kan? Tapi sekurang-kurangnya surah ni menyedarkan kita. Kita ni semua sama je manusia. Okey? Kita semua pernah berasal daripada segumpal darah. Kita dah sebut dah fasa-fasa tersebut, jadi saya tak perlu nak terangkan lagi. Cuma moga-moga surah ini mengingatkan kita tentang kita tidak ada apa-apa kalau bukan kerana Allah Ta'ala yang jaga kita. Dalam rahim ibu sendiri pun Allah dah mula tunjukkan nikmat yang dia bagi pada kita. Betul tak? Kita je tak sedar kan? Kita je tak perasan. Daripada rahim ibu, segumpal darah tu pun Allah dah jaga kita awal-awal lagi. Sampailah ke hari ini. Sebab itulah nama Rabb itu besar. Nama Rabbu tu sangat besar. Ya, jadi Allah Ta'ala ajar pada Nabi Muhammad SAW tentang Allah inilah yang menciptakan, yang memiliki apa dicipta, dialah yang mengurus seluruh alam ini. Termasuklah ketika
seketul darah itu berada pada rahim ibu. Kan besar tak nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba kita kenang balik. Tengok macam mana orang bersalin kan. Ibu-ibu lagi dapat rasa kan. Kenang balik semula. Kalau lagi dikenang, kita akan sampai kepada kita akan sampai kepada fasa yang telah kita sebut sebelum ni lah. Pada minggu lepas masih ingat lagi kan? Fasa alaqah, fasal mudghah, fasal idhamul lahma. Pemberian yang sangat besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. So moga-moga kita bertambah syukur, bertambah-tambah amal soleh kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian kita dah habis lah sebenarnya pada ayat 2 ni, kita dah ulas pada petang ini. Cuma kita nak ambil sedikit pengajaran pada perkataan khalaqa dekat sini. Kita tengok dekat nota tu. Okey, dekat sini kan ada perkataan khalaqa. Menciptakan, telah menciptakan. Okey, di dalam Al-Quran ada satu lagi kalimah yang dia sama macam khalaqa, tapi dia guna kalimah ja'ala. Perkataan khalaqa dengan ja'ala. Kalau kita jumpa perkataan ja'ala ni, maksudnya dijadikanlah. Khalaqa dijadikan juga. Perkataan ja'ala pun dijadikan. Cuma apa perbezaannya? Kalau Allah kata khalaqal insana, Allah boleh guna perkataan ja'ala. Tapi di sini lebih tepat, iaitu khalaqal insan. Kenapa Allah menggunakan perkataan khalaqa? Okey. Perkataan khalaqa, yang ini saya rujuk dalam Tafsir Al-Misbah. Apabila Allah guna perkataan khalaqa, ingat ya, apabila Allah guna perkataan khalaqa, sebenarnya Allah Ta'ala nak menekankan. Maksudnya apabila kita baca perkataan khalaqa tu, sebenarnya daripada perkataan khalaqa tu Allah Ta'ala suruh kita melihat keagungan Allah pada penciptaannya. Daripada baca khalaqal insa, telah menciptakan. Telah menciptakan tu sebenarnya Allah Ta'ala nak bawa kita semua kepada, engkau lihatlah ciptaan itu. Sebenarnya nak bawa kepada menunjukkan keagungan Allah pada menciptakan. Tapi kalau Allah guna perkataan ja'ala, dia sebenarnya sudut pandang yang betul adalah untuk melihat kepada fungsi apa yang Allah jadikan tu. Maksudnya untuk melihat kepada rahmatnya Allah pada yang Allah ciptakan itu. Kerana dia ada manfaat. Faham tak maksudnya? Kalau pada perkataan khalaqa adalah sudut melihat keagungan Allah pada penciptaan yang dia cipta tu. Tapi kalau jumpa perkataan ja'ala, nak menunjukkan kepada betapa besarnya rahmat Allah, nak menunjukkan bahawa rahmatnya Allah pada apa yang Allah jadikan tu. Maknanya perkataan ja'ala sudut pandang pada rahmat Allah. Kalau perkataan khalaqa, sudut pandang dari sudut keagungan Allah. Itu perbezaan dia kalau ada yang bertanya apa beza khalaqa dengan ja'ala. Oleh sebab itulah orang yang faham ayat 1 dan 2 ni, dia akan membawa kepada mengenal Allah Ta'ala. Sebab tu kalau kita tahu asal usul kita, kan, sampailah kita ni bermula daripada segumpal darah tadi, sebenarnya kita akan dapat melihat, merasai, meyakini akan kehebatan, kebesaran Allah. Kerana itu dalam surah Az-Zariyat ayat 21, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan juga pada diri kamu sendiri, maka mengapa kamu tidak mahu melihat? Maksudnya Allah Ta'ala kata pada diri kita ni sebenarnya ada banyak kebesaran Allah. Betul tak? Kita tak perlu tengok perkara lain lah. Kita tengok diri kita sendiri saja. Kita sudah boleh mengenang jasa baik Allah, rahmat Allah. Kita boleh tahu kebesaran Allah. Seperti mana, bayangkan kita besar ni, macam mana kita boleh duduk dalam perut ibu? Kan?
Kita fikir kan, kita punya macam mana kita dari perut ibu lah. Tapi itu mengenang benda-benda macam tu sebenarnya dia membawa kepada membawa kita kepada mengenal Allah, mengenal kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga ayat 1 dan 2 ini kita dapat semakin mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ingat Allah Taala telah jaga kita daripada kita mula-mula lagi menjadi daripada benih ibu dan ayah kita lagi bayangkan. Sampailah ke hari ini. Cuba tuan kira. Berapa banyak nikmat Tuhan bagi pada kita kan? Terlalu banyak tuan-tuan perempuan. Kan? Ibu yang mengandung dia tahulah nak jaga macam mana makanan dan sebagainya. Moga-moga kita semua semakin menjadi hamba yang mengenal budi pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa Allah jaga kita dalam perut ibu kita dulu, kan? Bermula daripada segumpal darah tadi yang kita perlu bergantung, kalau tidak, tak ada kita semua. Ya, semoga kita bertambah-tambah rajin nak buat ibadat. Bukan kerana ibadat tu semata-mata kita nak dapat pahala, tapi kita nak berterima kasih banyak-banyak pada Allah. Ya Allah, kalau bukan Kau lah yang menciptakan aku, kalau bukan Kau yang mentadbir aku, maka aku tak akan ada hidup kat muka bumi Kau ni, ya Allah. Ya, moga-moga ayat 1 dan 2 ni menjadikan kita seorang yang semakin dekat dengan Allah. Kita semakin orang yang kuat bersyukur kepada Allah dengan melakukan amal-amal kebaikan. Okey, kita terus kepada ayat 3. Ayat 3 diulang sekali lagi perkataan Iqra. Diulang sekali lagi perkataan Iqra yang kita dah jumpa pada ayat yang pertama. Ini menunjukkan bahawasanya pentingnya, besarnya peranan Iqra itu di dalam kehidupan kita. Kenapa diulang 2 kali? Pertama tadi Iqra, bacalah. Kalau ulang kali pada ketika ayat ketiga, ulang sekali lagi perkataan Iqra, bacalah. Lepas tu yang perintah baca ni bukan kita, yang perintah baca ni adalah dari Allah. Dari Allah. Jadi apa yang nak kena baca? Maka dalam banyak-banyak hidup yang kita perlu baca adalah membaca Al-Quranul Karim. Jangan sampai kita bertemu dengan Allah, kita tidak boleh membaca ayat-ayat Al-Quranul Karim. Ya, kita boleh rajin nak baca bahasa Melayu, kita boleh pandai nak menyebut pronunciation kan, dalam bahasa Inggeris kan. Boleh nak faham benda lain. Tetapi apabila Al-Quran, kita malu nak belajar. Kita tak nak usaha nak belajar membaca. Jangan ya. Jadi kita kenang balik apa yang Allah dah buat pada kita ketika kita menjadi alaqah tadi. Okey. Maka di ayat di sini, Iqra wa rabbukal akram. Allah kata bacalah. Dan Rabb kamu itu dikenalkan sekali lagi perkataan Rabbuka, Rabb kamu. Sebab tu dalam terjemahan saya lebih suka kekalkan perkataan Rabb, tak tukar kepada Tuhan. Supaya tuan-tuan biasa dengan terms Rabb tu. Okey. Bacalah. Dan Allah mengenalkan Rabb kamu itu. Kalau kita tengok pada mula-mula ayat ni, konteks dia mula-mula pada Nabi sallallahu alaihi wasallam lah, tapi sebenarnya pengajaran juga kepada kita. Jadi apabila kita baca Al-Quran, kita kena letakkan ayat ni Allah berbicara dengan kita. Allah bercakap dengan kita. Jadi kalau kita nak bercakap, kalau kita nak dengar apa yang Allah cakap pada kita kan, kita bacalah Al-Quran. Kalau kita pula nak meluahkan perasaan kita kepada Allah, kita solatlah. Luahkanlah perasaan kita pada Allah dalam solat. Dalam bentuk apa? Kita memuji-muji Allah kan sebagainya. Doa. Tapi kalau kita nak tahu, kalau kita nak bercakap-cakap dengan Allah, nak berbicara dengan Allah, kan kita nak tengok apa yang Allah pesan pada kita, maka kita bacalah Al-Quran. Macam kita buka handphone, mesti kita nak tahu ada maklumat apa dalam handphone. Kita buka grup WhatsApp, kan kita tak tahu apa maklumat yang disampaikan. Maka apatah lagi apabila kita buka Quran.
kita mesti kena letakkan ayat ini Allah Ta'ala berkata-kata kepada kita. Jadi Allah kata ikra, bacalah. Baca apa? Itulah baca Quran. Okey. Lepas tu Allah Ta'ala berkata, wa rabbuka, dan Rabb kamu itu adalah Al-Akram. Al-Akram, yang maha mulia. Yang maha pemurah pun boleh, yang maha mulia pun boleh. Ada kaitan dua-dua tu. Al-Akram. Al-Akram ni, ini kalau kita biasa belajar superlatif kan. Kita pernah belajar tentang superlatif kan. Dia panggil isim tafdhil. Macam kita belajar good, better than kan. Good, better, the best. Macam tu. Akram ni, dia ambil yang last kali tu lah. Kalau kita nak terbaik, kita akan kata the best. Kalau kurang baik sikit, better. Lagi bawah, good. Kita kata good, better, the best. Maka Al-Akram ni, dia seperti konsep itulah nak mengatakan bahawa kalau Allah Ta'ala tu maha mulia, yang paling mulia, Al-Akram. Maksud dia adalah isim tafdhil. Dan dalam istilah Nahu tu dipanggil isim tafdhil. Kata nama untuk membuat perbandingan, nak menentukan kelebihan. Kalau kita belajar bahasa Inggeris tu superlatif kan. Saya harap kita faham dekat maklumat itu. Jadi kita nak tengok apa itu Al-Akram. Inilah di antara maklumat besar yang kita kena hayati betul-betul. Okey. Al-Akram ni, kalau kita bertanya kepada diri kita, kan, kita tanya, kenapa Allah Ta'ala menyebut dalam nama-nama Allah? Kita bayangkan ya, nama-nama Allah tu ada berapa? 99 kan, yang Allah Ta'ala bagi tahu dalam Al-Quran dan hadis lah. 99. Kenapa dalam banyak-banyak nama, pada ayat ini Allah memilih nama Al-Akram? Tidak memilih nama Ar-Rahman ke dan sebagainya. Kerana mesti ada sebab. Al-Akram, dia ada kaitan dengan nama Karim. Al-Karim. Al-Karim adalah nama Allah. Satu-satunya nama Allah yang sebut sekali dalam Quran, Al-Karim tu, yang Al-Akram tu dalam surah Al-Alaq saja. Jadi Al-Akram ada kaitan juga dengan nama Al-Karim. Kalau Al-Karim, maknanya sesuatu yang terhimpun padanya. Allah tu adalah Al-Karim. Maknanya sesuatu yang terhimpun padanya segala bentuk kebaikan, segala bentuk kemuliaan dan segala bentuk kelebihan. Itulah nama Al-Karim. Jadi kalau kata dia tu seorang yang karim, karim maknanya baik sangat, mulia sangat. Itu dia namanya Al-Karim. Semoga-moga kita yang ada namanya Abdul Karim. Semoga dia memiliki banyak kebaikan. Kemudian perkataan Al-Akram, dia lebih lagi daripada sekadar perkataan Al-Karim. Daripada perkataan Al-Karam. Al-Karam kan? Al-Karam, Al-Karim. Sebab Al-Akram ni dia menunjukkan makna yang lebih mubalaghah, makna yang lebih mendalam daripada Al-Karam tadi. Jadi apa itu Al-Akram sebenar-benarnya? Kenapa Allah memilih untuk mengenalkan diri dia kepada Nabi Muhammad SAW dan Allah juga nak kenalkan diri dia kepada kita? Kenapa? Ada apa pada Al-Akram? Maka kata para ulama, yang ini saya rujuk dalam Tafsir Adwa'ul Bayan fi Idahil Quran bil Quran karangan Al-Imam Syanqiti. Apa makna Al-Akram? Al-Akram ni adalah huwallazi yu'ti biduni muqabilin. Dialah yang selalu memberi tanpa mengharapkan apa-apa balasan, wala intizari muqabila, dan dia tidak pernah menunggu untuk diberikan balasan. Tanpa kita minta. Allah Ta'ala itu Al-Akram. Kalau Allah bagi, Allah Ta'ala tidak pernah memohon sedikit pun balasan. Itulah Al-Akram. Faham tak? Allah Ta'ala akan beri saja. Beri. Tanpa perlukan apa-apa balasan, tanpa kita minta dan sebagainya. Okay, itu makna Al-Akram.
Al-Akram. Baik, kita lanjutkan lagi. Okey, tak apalah, Al-Karim ni kita tinggalkan dulu, tak apa. Okey, perkataan Al-Akram, dia sebut hanya sekali saja di dalam Quran. Dalam surah apa? Sudah tentulah dalam surah Al-Alaq. Tapi kalau nak cari perkataan Al-Karim, okay, kalau tengok perkataan Al-Karim, Allah tu bersifat Al-Karim, kita boleh jumpa sebanyak 23 kali dalam Al-Quran. 4 kali saja menunjuk kepada makna sifat Allah iaitu Al-Karim. Jangan semua makna kalimah Al-Karim ni semua rujuk kepada Allah. Tak. Hanya 4 saja menunjuk kepada makna, menunjuk kepada sifat Allah Al-Karim. Pada gambar yang telah di-highlightkan dengan warna hijau. Pada suratul Mu'minun, surah nombor 23 ayat 116, suratul Naml ayat nombor 40, suratul Dukhan dan surah Al-Infitar. Okey, jelas di sini. Okey. Tadi kita sebut apa makna Al-Akram? Dia ada kaitan tentang Allah menguniakan, Allah memberi. Tapi kalau dia beri, dia tak perlukan apa-apa balasan. Tak perlu. Tidak ada sedikit pun Allah memerlukan pembalasan. Maksudnya dikaitkan dengan kemuliaan, dikaitkan dengan pemberian. Sebab kalau Al-Karim ni pun dah bermakna kemuliaan, kebaikan, kelebihan, maka tambah lagi kalau Al-Akram. Jadi Al-Akram ni dia ada merujuk kepada pemberian Allah. Okey, tetapi ada lagi makna pengukuhan kepada Al-Akram ni. Kita tengok. Okey, Al-Akram. Al-Akram ni dalam Adwa'ul Bayan menyebutkan kenapa Allah memilih nama Al-Akram. Dia macam superlatif, macam Allah Ta'ala ni, macam ni kalau Allah Ta'ala mengunia, memberi ni, pemberian dia macam lebih lagi lah. Dia panggil pemberian yang sangat besar. Jadi kenapa Allah guna Al-Akram? Dalam Adwa'ul Bayan mengatakan Allah menggunakan Al-Akram merujuk kepada apa? Kenapa? Kerana li'idhamil ata'i wa jadhilil minnati. Kerana betapa agungnya pemberian dan betapa besarnya kurniaan. Jelas tak, faham tak? Maksudnya kalau tanya kenapa Allah meletakkan nama dia Al-Akram? Okey. Kita dah sebut tadi Al-Akram ni dia menunjukkan isim tafdhil, superlatif yang sangat tinggi lah, menunjukkan makna mulia tu mulia-mulia yang sangat tinggi. Jadi kaitan dengan apa? Dikaitkan dengan Allah Ta'ala ni dia memberi, tapi yang dia beri tu sangat agung. Sangat-sangat bernilai yang dia beri tu. Dan besar yang dia beri tu. Bukan dia beri tu kecil-kecil je. Dahlah agung pemberian tu. Tapi besarnya kurniaan yang Allah nak beri tu. Itulah makna untuk mengukuhkan tentang hikmah penggunaan nama Al-Akram. Okay, kita dah kukuh nama ni, kita dah faham. Sekarang kalau kita nak faham lagi, kita cari pula lagi maklumat dia. Apa dia contoh besarnya pemberian Allah Ta'ala tu? Apa dia yang agung sangat yang Allah kurnia tu? Okay, kita lihat lagi. Agungnya pemberian dan besarnya kurniaan Allah yang dikaitkan dengan nama Al-Akram tadi, maklumat ini. Apa dia? Apa yang agungnya pemberian Allah tu? Dari sudut apa? Apa besarnya kurniaan Allah itu dari sudut ni'matul khalqi wal ijadi. Maknanya apa? Iaitu dalam banyak-banyak pemberian Allah yang agung, iaitu nikmat Allah menciptakan. Agung dalam banyak-banyak pemberian Allah yang besar, yang agung, dari sudut mengadakan sesuatu yang asal-asalnya tiada. Tuan-tuan faham tak maksud dia? Maksudnya kalau orang minta contoh, apa bukti Allah tu Al-Akram? Kita kata Allah Ta'ala itu Al-Akram dari sudut dia menciptakan sesuatu.
Lepas tu dari sudut Al-Akram dia telah mewujudkan, mengadakan sesuatu yang asalnya tidak ada. Okey, apa contoh dia? Okey, ada dalam surah Al-Alaq ni ada contoh dia. Kita nak kenal Allah pada petang ni Al-Akram. Okey. Kita tengok apa contoh nikmat penciptaan dan nikmat mengadakan sesuatu. Kita pecahkan lagi. Okey. Sekejap Okey. Kita pergi kepada yang ni. Nikmat penciptaan dulu. Dia ada dua lah. Satu pada nikmat Allah menciptakan. Yang kedua Allah mengadakan. Okey, kita pecahkan dia kepada dua. Okey, apakah contoh nikmat penciptaan tu? Iaitu kata Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti, dia kata nikmat penciptaan itu dia kata al-ijadu minal adami bil khalqi. Maknanya mengadakan sesuatu sebelumnya ia tiada dengan menciptakan sesuatu itu. Ini seperti yang saya ulas tadi itulah. Faham je lah. Maksudnya pada nikmat penciptaan yang asalnya dia tidak pernah dicipta, kemudian Allah ciptakan dia. So apa contoh dia? Apa contoh pada nikmat penciptaan ni? Iaitu kita semualah al-insan. Okey, cuba kita lihat. Manusia asalnya apa? Asalnya kita tidak ada. Siapa yang mengadakan? Siapa yang menciptakan? Jawapannya adalah Allah. Jadi, apa nikmat yang besar sangat tu sampai menggunakan nama Al-Akram tu? Kita katakan, tu diri kau tu kau tu sendiri adalah tanda Allah tu Al-Akram. Ada apa pada diri saya? Kita semua ni asal-asalnya tak ada. Tetapi Allah ciptakan kita ni menjadi ada. Dunia ni, kalau dia indah macam mana sekalipun, kalau dia moden macam mana sekalipun, tapi kalau orang tu dah tak ada, dia takkan dapat merasai keindahan dunia ni. Betul tak? Macam orang dah meninggal lah contoh kan. Mungkin ada orang dia tak sempat hidup zaman yang penuh kemodenan. Kan? Zaman IT, zaman apa kan. Satu nikmat dari Allah contoh. Tapi kalau orang tu dah tak ada, hebat macam mana dunia ni, subur macam mana pun, indah macam mana pun, tapi kalau insan tu tak ada, tak dapat merasai segala keindahan dunia tu. Oleh sebab itu kita ni, Allah Ta'ala hidupkan kita ni sudah satu nikmat. Sebab itu ramai orang mempertahankan nyawa dia. Betul tak? Itu yang kita tak nak kita sakit. Kita cuba cegah diri kita. Sebab apa? Kita sayang sangat nikmat hidup ni. Tapi cuba kita fikir, sebelum kita sayang sangat dengan hidup kita ni, asal-asalnya kita ada, kita tak ada. Kita tak ada. Tetapi Allah yang jaga kita daripada segumpal darah tu duduk dekat rahim ibu. Kan bila-bila je darah tu boleh gugur, betul kan? Bila-bila je ibu tu boleh keguguran. Tapi Allah jaga. Kan? Lepas jadi segumpal darah, jadi pula seketul daging. Patut Allah balut, jadikan pula tulang. Allah balut pula tulang tu. Lahir kita sampailah ke hari ni. Tuan nampak tak? Antara nikmat Allah yang besar, yang kita selama ni mungkin orang hanya nampak pada apa yang dia pegang, apa yang dia pandang, apa yang dia rasa. Tapi dia tak sedar, dia hidup kat muka bumi ni sendiri merupakan satu nikmat yang besar dari Allah. Sehingga kan dikaitkan ia dengan nama Al-Akram. Okey. Kemudian kita tengok yang kita tengok ayat Quran yang mengukuhkan tentang perkara yang pertama ni. Okey, kalau orang tanya, di mana kita kata sebelum kita hidup kita panggil mati? Ya, kita ni sebenarnya sebelum kita hidup Allah panggil kita mati. Sebab tu ramai orang tak nak mati. Betul tak? Saya pun kalau boleh, ya Allah, janganlah Allah matikan dalam keadaan banyak dosa macam ni, banyak benda nak buat amal soleh kan. Tapi mati tak boleh lari lah. Kenapa kita sayangkan mati kita ni kan? Sebenarnya kita sebelum kita hidup, kita memang Allah panggil mati dah.
Tapi Allah hidupkan kita. Tuan-tuan, kalau orang mati, Allah boleh hidupkan. Tentu orang mati tu dia nak hidup, betul tak? Kan sebab dia tahu nilainya hidup tu. Jadi kita tengok dalam surah Al-Baqarah ayat 28. Allah Ta'ala panggil kita ni mati dahulu. Kita tengok ayat Al-Baqarah ayat 28. Allah mengatakan, kaifa takfuruna billah. Tuhan kata, mengapalah kamu boleh jadi kafir kepada Allah? Allah kata, kenapa korang ni semua boleh jadi kafir kepada Allah? Sedangkan kata Allah, wa kuntum amwata. Padahal kamu dulu mati. Perkataan amwata tu mati. Fa'ahyakum. Kemudian Allah menghidupkan kamu. Kita pernah lalu dua situasi ni. Situasi yang kita dah lalu, kita dulu pernah mati. Amwata. Tiba-tiba Allah hidupkan kita. Sekarang kita fasa dia menghidupkan kita lah. Tapi Allah Ta'ala kata nanti kau akan jadi apa? Summa yumitukum. Kemudian kamu akan dimatikan. Summa yuhyikum. Kemudian kamu akan dihidupkan kembali. Summa ilaihi turja'un. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah. Jadi dekat sini kita dapat mengetahui rupa-rupanya Allah yang panggil kita waktu kita tak ada, sebelum kita menjadi manusia yang sempurna kan. Allah panggil dulu kita ni mati. Sekarang ni kita hidup. Ya, jadi ramai orang tak nak mati lagi. Sebab apa? Dia tahu betapa berharganya hidup ini. Tetapi betapa berharganya hidup ni kita tahu tak? Ada lagi yang berharga. Berharganya apa? Sebelum kau hidup tu kau mati, Allah hidupkan kau. Dan nampak tak apa pemberian Allah yang sangat besar. Sebab tu ayat tadi 1 dan 2 menyebutkan tentang yang Tuhan yang kau ni Muhammad, siapa dia yang telah menciptakan manusia itu daripada segumpal darah. Okey, kita lihat kepada pemberian Allah yang kedua yang sangat agung, yang sangat besar. Yang sebelum ni tak ada, kemudian kita ada. Apa dia? Apa nikmat tu? Minal jahli ilal ilmi. Daripada asal-asalnya kita ni jahil kepada dapat mengetahui. Maknanya pemberian kat sini pemberian apa? Pemberian ilmu, pengetahuan. Okey, kita tengok dia punya pengukuhan lagi. Okey, sebab apa kita kata nikmat kita dapat mengetahui ni merupakan pemberian yang besar? Kerana asal-asal kita ni memang tak tahu apa-apa. Siapa dekat sini ketika dia lahir je daripada perut ibu dia terus pandai membaca. Dia terus pandai menulis. Dia tak perlu belajar sikit pun. Dia memang pandai. Tidak ada manusia macam tu melainkan kalau dia mukjizat macam Nabi Isa tu. Yalah, dia boleh bercakap-cakap, sebagainya tu bezalah. Tak ada. Kita kena mengakui kita semua asal-asal kita tiada ilmu. Betul tak? Tiba-tiba Allah Ta'ala yang beri kita ilmu. Allah yang beri kita ilmu. Walaupun kita tak masuk lagi ayat pasal ilmu ni, tapi kita nak terus pergi kepada nak tunjukkan bukti Allah tu Al-Akram. Jadi cara kita nak mengenang budi baik Allah, apa yang Allah dah beri kepada kita, ingat ilmu yang kita ada pada hari ini. Semuanya adalah dari Allah. Tidak ada yang bukan dari Allah. Otak kita yang kita belajar ada cerebellum, tak cerebellum, apa-apa dia punya tu kan. Itu semua dari Allah. Pernah tak kita belajar, tengok cerita-cerita, tengok macam mana apa yang ada dalam otak. Kalau tuan tengok pada mata, kalau tuan pergi klinik mata kan, tengok kan selalu dia letak gambar mata kan. Kita belajar pasal mata ni saja. Ya Allah, macam-macam dalam mata tu. Daripada mata itulah kita dapat ilmu. Kalau kita belajar pergi tempat telinga kan, cuba tengok gambar rajah telinga, dalam tu ada apa? Seperti kecil-kecil kan.
Daripada telinga ni lah kita dapat ilmu. Kita tengok pula gambar otak. Kan, ya Allah, pada otak ni sangat kompleks kan. Tapi Allah yang beri pada otak itulah kita berfikir. Kejap lagi kita belajar pasal tangan pula. Kita belajar pasal tangan. Tanganlah yang menulis. Yang gerakkan tangan, yang bagi tangan tu Allah. Cuba kita tengok gambar, tengok anak kecil, tangan kecil je tangan dia. Kita pegang pun boleh. Betul tak? Tengok lama tangan yang membesar. Tahu tak tangan tu? Allah yang cipta kita dalam kandungan kan. Tapi apabila dia pandai, dia dah pandai, dia dah mula lawan Allah. Dia dah mula memperkecilkan agama Allah. Dia dah mulalah tak nak buat apa yang Allah suruh. Dia dah mula dah untuk dia bangga diri dia. Tapi kalau dia faham surah Al-Alaq ni, sepatutnya dia akan menjadi seorang hamba yang benar-benar hamba pada Allah. Okey, itu pemberian Allah yang kedua, Allah bagi ilmu. Okey, kita buktikan dengan ayat Quran yang Allah mengatakan kita asal-asalnya memang tak tahu apa-apa. Allah sebut dalam surah An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang telah mengeluarkan kamu daripada ibu kamu, daripada perut ibu kamu, dengan keadaan tidak kamu mengetahui sesuatu pun. Itu yang ibu-ibu ni berhempas pulas mencari duit punyalah nak bagi anak tu sekolah. Zaman sekarang ni sekolah tadika saja dah belajar ada semester-semester. Punya nak pandaikan anak tu. Betul tak kan? Lagi mahal bayar sekolah tadika daripada masuk universiti tau. Bayar sekolah masuk universiti satu semester baru berapa ribu. Tapi masuk sekolah tadika, kindergarten, ya Allah, lebih daripada belajar universiti. Sebab apa? Sebab kita nampak nilai ilmu tu. Tapi kita tahu tak sumber ilmu tu dari siapa? Kalau kata daripada cikgu saya. Cikgu kau dari siapa? Cikgu saya. Cikgu saya hujung sekali. Siapa cikgu kamu yang sebenar? Jawapannya adalah Allah. Allah. Jadi ilmu ni, pemberian ilmu pengetahuan ni nikmat yang besar, betul tak? Dari ilmu yang kita ada ni lah, kita boleh hidup, boleh survive kita sampai hari ni, betul tak? Tak kira lah ilmu apa. Daripada bolehlah berniaga sikit, ada sumber rezeki, betul tak? Bolehlah bercakap sikit-sikit tu, bolehlah buat marketing, betul tak? Sikit-sikit. Boleh menjahit, jual yang dijahit, betul tak? Kadang-kadang kita cuma surah ni kalau kita baca, surah ni jarang orang baca sebab dia panjang lah. Kurang famous lah kan. Atau nak dengar baca dalam sembahyang berjamaah pun 1 tahun surah Al-Alaq ni jarang kita dengar. Tapi kalau kita baca dia, hayati dia, ya Allah. Kita rasa aku ni tak ada apa-apa pun. Kalau bukan kerana Allah. Kalau bukan kerana Allah, tak hidup aku. Kalau bukan kerana Allah, aku tak boleh sampai pandai sampai hari ni. Sedangkan kepandaian itulah aku makan. Makan pula rezeki dia. Ya? So, moga-moga kita dapat mengenali Allah yang Allah tu adalah Al-Akram. Jelas ya, untuk ayat yang ketiga, kita dah faham tentang kenapakah Nabi SAW disebutkan, diajar kepadanya mula-mula ayat lagi. Dalam banyak-banyak ayat Quran yang lain, diajar tentang Tuhan engkau ini Muhammad. Dia bukanlah sekadar menjaga engkau, memelihara semua makhluk, menciptakan makhluk, tak. Tuhan itu jugalah yang telah mengurniakan kurniaan yang agung, kurniaan yang besar. Jadi kita dapat 2 nikmat yang besar yang Allah beri kepada kita. Nikmat apa? Kita dapat nikmat dari sudut Allah menghidupkan kita, asalnya kita tak ada. Kepada kedua, kita dapat nikmat asalnya kita tak tahu, sampailah kita tahu. Dalam banyak-banyak yang kita tahu tu pula adalah Allah tahukan kita untuk kita baca Quran. Boleh faham Al-Quran.
lagi nikmat yang sangat-sangat besar Allah beri pada kita. Jadi manfaatkan. Syukur banyak-banyak pada Allah. Jangan lupakan Allah. Kalau kita berat nak solat, ingat balik apa yang Allah dah buat dekat kita. Kalau kita kedekut, kita rasa berat nak infakkan dua harta benda kita, ingat balik apa Allah dah buat pada kita. Ya, kalau bukan ilmu Allah bagi pada aku, tentu aku tak pandai. Kalau aku tak pandai, tentu aku tak ada duit. Kalau aku tak ada duit, tentu aku tak macam ni. Tapi ketika mana Allah suruh, apabila Allah minta aku, ada orang susah, minta pertolongan kepada aku boleh jadi bakhil, tak kenang budi betul aku ni. Sedangkan duit yang aku ada dalam akaun bank itu, bukan duit aku pun. Itu pun semua dari Allah. Kan, kalau bukan Allah bagi aku yang sihat, bagi pandai, tentu kita cari duit. Jadi, putar balik, bawa kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayat 4 ni, kita nak mengukuhkan lagi pemberian Allah yang kedua tadi dari sudut ilmu. Alladhi 'allama bil qalam. Okey, ayat 4 ni Allah Taala menyebutkan tentang sumber ataupun jalan cara nak dapat ilmu ni adalah daripada al-qalam. Allah kata alladhi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan manusia. Tak jumpalah perkataan insan dekat sini, tapi ambil sambung ayat nombor ambil ayat nombor 4 tadi, ayat nombor 3 tadi. Maknanya al-akram yang kita belajar tadi kan, al-akram tadi tu bukti dia apa? Kita dah belajar yang ayat pertama dan 2. Al-akram yang kedua dari sudut buktinya apa? Allazi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan manusia itu melalui pena, melalui qalam, melalui penulisan lah. Melalui penulisan. Kalau kita sedia maklum, cara nak belajar ni kadang-kadang tak menulis pun tak apa. Tapi kenapa Allah Ta'ala nak sebut tentang tulisan ni? Kenapa sebut melalui qalam, tulisan, melalui pena? Sebab orang dahulu memang mereka tahu sumber maklumat ini ia ada pada tulisan. Dia tak macam zaman sekarang lah kan, berbeza sikit. Zaman sekarang ni banyak kaedah dia, tapi tulisan ni. Maknanya di sini kita dapat mengetahui bahawasanya pena ni, pen ke, pensil ke, benda yang untuk mencatat ni merupakan sumber besar pada ilmu. Sebab itu kadang-kadang ya, kalau tuan-tuan perasan tak, kalau kita belajar hanya mendengar tanpa mencatat, dia tidak sama dengan mendengar dan mencatat. Tak sama. Kalau dia mendengar, dia mencatat, dia baca balik semula, lagilah tak sama. Sebab itu, manfaatkan pada mencatat. Mencatat ni dia, sebab tu kalau budak-budak hafazan sekarang, macam anak saya pun menghafal Quran pun, kita kena buat, dia ada periksa tahlili. Dia panggil, lepas dia hafal ayat Quran tu, dia kena tulis balik apa dia hafal. Lagi kuat. Contoh kalau kita hafal surah Al-Alaq kan. Dia bukan hafal saja. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dia bukan sekadar mengulang dengan mulut dia, dengan lisan dia, tetapi dia kena menulis. Dia tulis balik apa dia hafal. Lagi kuat ingatan. Macam tuan-tuan belajarlah. Walaupun ada nota, okay, tetapi ada masa kena menulis. Mencatat. Kerana dia lebih membawa kepada banyak manfaat. Jadi petang ni, mari kita buktikan bagaimanakah kedudukan al-qalam ni, maksudnya pena ni, penulisan ni. Macam mana besar dia kedudukan dia di dalam agama. Kita tengok ya, yang ini maklumat ni saya masih lagi ambil dalam kitab Adwa'ul Bayan fi Idahil Quran bil Quran. Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti dia ada bawa beberapa poin-poin penting. Jadi saya sangat suka untuk mengkongsikan maklumat ni pada tuan-tuan dan puan-puan. Kita tengok. Sebab tu kalau kita mengaji ni, kalau kita kelas online ke, belajar bersemuka ke mana-mana, mesti kena ada sesuatu yang digunakan untuk menulis. Menulis banyak kaedah moden sekarang. Menulis menggunakan handphone pun boleh kan.
Macam kita beli note-note tu kan, kan sekarang dah ada banyak bentuk. Tapi masih menggunakan pen. Asalkan catat. Okay, kita tengok dalam Islam ni, pen ni di mana kedudukan dia? Okay, yang pertama. Besarnya pena ni yang digunakan untuk menulis ni, sebenarnya yang pertama dikaitkan dengan takdir. Dikaitkan pena tu dengan penulisan takdir. Sebab tu Al-Imam Syanqiti dia kata kepentingan pertama pada Al-Qalam ni, dia kata kita boleh nampak dari sudut Al-Qalamul ladzi kataba ma kana wa ma sayakunu ila yaumil qiyamah. Okey, ini Al-Imam Syanqiti dia kata dalam tafsir dia kata pentingnya Al-Qalam ni, pena ni dia kata adalah pena yang digunakan untuk menulis apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Maknanya sebenarnya Imam Syanqiti nak kata, kalaulah pena ni tak penting, qalam ni tak penting, kan, nak tahu kepentingan dia, kita tengok pasal takdir. Pasal takdir makhluk ni. Takdir kita. Kalau kita belajar tuan-tuan, sebenarnya, okey, kejap. Yang pertama. Okey. Okey, betul lah. Pertama, maksud dia kaitkan dengan takdir. Tuan-tuan dan perempuan, kita belajar takdir kan? Takdir kita ni dia bentuk macam mana takdir ni? Takdir ini dia bentuk tertulis ke dia berada pada hafalan? Tertulis. Kita belajar dia tertulis. Maksud dia sekarang ni, kenapa takdir kita dia dalam bentuk dia ditulis? Kenapa perlu ditulis? Nak menunjukkan pentingnya menulis ni. Okey, dalam nota ni saya tak bawa lah kepada tuan-tuan dan perempuan hadis dia yang hadis dia yang panjang pasal takdir, tapi saya nak tunjuk kepada tuan-tuan kalau kita nak cari ayat yang mengatakan takdir itu dia berbentuk di dalam maksudnya kita nak kaitkan dengan takdir itu ditulis, kita boleh rujuk dalam suratul Qalam. Ada satu surah tau, nama surah tu Al-Qalam. Ayat nombor 1, Al-Qalam. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, nun wal qalami wa ma yasturun. Allah bersumpah dengan nama qalam tu. Nun, demi pena. Allah bersumpah tau dengan demi pena. Pena ni pena apa? Pena yang menulis takdir kita. Nak tahu takdir kita ditulis dengan pena? Okay, tengok hadis nombor 2. Tengok hadis yang berikutnya. Hadis ni hadis sahih riwayat Abu Nu'aim dalam Al-Hilyah dan juga Al-Baihaqi dalam sunannya, bahkan ada juga dalam riwayat Al-Imam Tirmizi. Tengok sabda Nabi SAW. Nabi kata apa? Nabi kata, inna awwala syai'in khalaqahu Allah Ta'ala al-qalamu. Sesungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan adalah al-qalam. Dia ada satu pen Allah ciptakan. Kita jangan faham dia pen dengan pensel lah, tapi dia sesuatu yang digunakan untuk mencatat. Itulah makhluk Allah yang pertama Allah cipta. Kita tak tahu, dalam banyak-banyak makhluk Allah yang Allah ciptakan adalah al-qalam. Pen. Pensel ke pen, wallahu a'lam lah. Kan? Tapi dia sesuatu yang digunakan untuk menulis. Daripada al-qalam inilah Nabi kata apa? Wa amarahu an yaktuba kulla syai'in yakunu. Dan pen tadi tu Allah perintahkan ia untuk menulis tiap-tiap sesuatu yang ada. Maksudnya semua kejadian yang berlaku di alam ini ianya sudah tertulis. Siapa yang menulis? Itulah pen tadi tu. Dialah Allah perintahkan untuk menulis. Kalau kita baca dalam hadis lain kan, kalau kita baca dalam hadis lain tapi tak ada dalam nota ni, saya bacakan saja, tuan-tuan catatlah. Kalau kita baca dalam hadis riwayat Muslim,
pen tu dia bertanya pada Allah. Dia berkata-kata dengan Allah. Dalam hadis riwayat Al-Imam Tirmizi daripada Abdullah bin As-Samit radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda. Nabi kata, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Sesungguhnya makhluk pertama yang Allah ciptakan adalah al-qalam. Lepas tu Allah Ta'ala kata kepada qalam itu, uktub. Allah Ta'ala kata apa? Tulislah. Lepas tu al-qalam tu dia bertanya, ma aktubu? Apa yang patut aku tulis? Maka Allah Ta'ala kata kepada pena itu, uktub al-qadara ma kana wa ma huwa kainun ilal abad. Pen tu kata, Allah Ta'ala kata, tulislah takdir yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi sepanjang masa. Maknanya dia nak cerita tentang takdir. Maknanya pandemik yang datang pada kita ni, yang kes dia naik semakin hari semakin naik tu, semuanya telah tertulis. Siapa yang tulis? Pen tu tadi yang tulis. Ditulis di mana? Tentu dah di Lauh Mahfuz. Kalau nak kuatkan lagi maklumat tu, okey. Ada hadis lain, cuma saya mohon maaf kerana saya tak masukkan hadis ni di dalam bab ini. Saya bacakan hadis dia. Kita nak tengok kepentingan al-qalam tadi tu, kan betapa pentingnya pena tu, dia menulis takdir kita. Sebenarnya kita tak perlulah nak salahkan siapa-siapa dalam bab pandemik ni. Bagi kita orang beriman ni, dia akan ambil dia usaha, dia akan tawakal. Kalau orang yang faham, dia akan teringat hadis ni. Tapi bukanlah kita tak usaha, kita usaha ya. Tapi hadis ni bagi tahu apa? Nabi SAW bersabda ni dalam hadis riwayat Sahih Muslim. Nabi SAW bersabda, kataballahu al-maqadir al-khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal arda. Allah Ta'ala telah menetapkan takdir setiap makhluk sejak 50,000 tahun sebelum Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Maknanya Allah Ta'ala nak takdirkan berlakunya pandemik ni sebenarnya 50,000 tahun sebelum adanya langit dan bumi. Maknanya sebelum Allah cipta langit dan bumi, Allah Ta'ala telah perintahkan al-qalam ni, pena ni, untuk menulis takdir makhluknya 50,000 tahun sebelum itu. Jadi, kita dapati betapa pentingnya mencatat, menulis ni sehinggakan ia dikaitkan dengan takdir. Sebab tu kalau kita belajar pasal takdir, siapa yang mendalami tentang qada dan qadar takdir Allah, kita mesti kena bincangkan dari sudut ia telah tertulis. Siapa yang menulis tu adalah al-qalam, pena tu. Ialah merupakan makhluk Allah yang pertama yang dijadikan oleh Allah yang telah menulis takdir kita. Kalau ditanya tulis di mana? Di Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz. Dalam Quran, kadang-kadang Allah tak panggil namanya Lauh Mahfuz. Kadang-kadang Allah panggil dengan nama Imamin Mubin. Kadang-kadang Allah panggil dengan nama Kitab Mastur. Kadang-kadang Allah panggil dengan nama Ummul Kitab. Itu dah Lauh Mahfuz. Siapa yang belajar surah Al-Qadar, dia akan mengetahui pada malam Al-Qadar lah takdir kita yang telah tertulis itu oleh pena ini Allah Ta'ala bagi tahu kepada malaikat. Takdir kita ni yang telah tertulis tu akan diberitahu oleh Allah kepada malaikat yang akan jalankan takdir itu pada setiap malam Al-Qadar. Nanti kita belajar surah Al-Qadar, kita akan ulas tentang maklumat tu. Maksudnya, malam Al-Qadar Ramadan yang lalu, Allah Ta'ala perincikan
berlaku apa kepada hamba ini untuk tempoh 1 tahun. Masuk balik malam Al-Qadar yang akan datang, Allah bagi tahu pula setahun lagi takdir hamba apa yang berlaku kepada si dia ni. Sakit dia berapa kali, sihat dia, apa yang berlaku tu, semua itu Allah perincikan pada setiap malam Al-Qadar. Tapi perincian itu dia telah tertulis. Maklumat itu telah tertulis di Lauhul Mahfuz, Al-Qalam. Okay, yang kedua, pentingnya pena ni dikaitkan dengan penulisan ni, dia dikaitkan dengan ditulisnya maklumat bayi itu ketika ia berada dalam rahim ibu. Dalam hadis, kita tengok. Ini adalah ulasan Al-Imam Syantiti lah. Dia beritahu nombor 2 pentingnya bab menulis ni, dia kata sampaikan, dia kata al-qalamul ladzi yaktubu bihil malik fir rahim ma yukhassul 'abada min rizqin wal amal. Dia kata ada pena yang digunakan oleh malaikat untuk mencatat dalam rahim apa yang diperuntukkan bagi hamba-hambanya seperti rezeki dan amal. Kita tengok hadis ni. Hadis riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim, sabda Nabi SAW, Allah Ta'ala telah menghantar satu malaikat kepadanya untuk meniupkan roh di dalam rahim ibu tadi, dalam perut ibu tadi. Sebenarnya waktu kita berada dalam rahim ibu ni sudah ada malaikat yang ditugaskan. Malaikat ditugaskan untuk apa? Untuk tiup roh itu di dalam kandungan ibu tu. Yang kita ni yang hidup ni, itu daripada tiup, Allah Ta'ala memerintahkan malaikat meniup roh kita lah. Allah pun jadikanlah kita. Semasa kita berada dalam kandungan ibu lah, kata Nabi SAW, wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Diperintahkan untuk menulis 4 perkara. Ditulis tu. Nak katakan bahawa pentingnya menulis sampai ditulis 4 perkara. Rizqihi wa amalihi wa ajalihi wa syaqiyun aw sa'idun. Rezekinya, ajalnya, amalnya dan celaka atau bahagia. Kita tidak mahu mengulas panjang tentang isu takdir ni, tapi kita nak tunjukkan, nak kukuhkan maklumat betapa pentingnya menulis ini, sehinggakan kita dahulu berada dalam kandungan ibu juga Allah perintahkan malaikat untuk menulis 4 perkara. Yang ketiga betapa pentingnya menulis ni ada juga digunakan oleh para malaikat pencatat amal. Sebab tu Muhammad Syantiti dia mengatakan al-qalamul ladzi bi aidil kiramil katibina al-munawwahu anhu. Ada pen yang berada di tangan para malaikat yang mulia yang menulis apa yang ditetapkan darinya. Ini pasal catatan amal kita. Petang ini kita berada dalam kelas, Allah Ta'ala tulis melalui malaikatnya. Ada malaikat yang tulis tau. Malaikat tak hafal. Allah tak boleh je Allah nak perintah malaikat menghafal. Tapi kenapa malaikat tak menghafal? Kan, contohnya malaikat tahu. Okey, pada tarikh 27 Julai. Daripada pukul berapa kepada pukul berapa kan. Tapi tak. Memang Allah Ta'ala tetapkan amal-amal hamba ni yang hamba tu buat, yang mesti dicatat. Yang mesti ditulis. Sebab itu ada malaikat. Allah sebut dalam suratul Al-Infitar ayat 11 dan ayat 12. Allah mengatakan kiraman katibin. Ada malaikat-malaikat Allah yang mulia. Bukan sekadar mulia, katibina, yang mencatat, yang menulis. Mereka catat apa? Macam mana mereka boleh catat? Mereka boleh menulis. Ya'lamu nama taf'alun. Mereka sentiasa tahu apa yang kamu lakukan. Allah Ta'ala tahu. Dengan apa? Dengan Allah menetapkan ada malaikat yang menulis. Malaikat duduk kiri kanan kita itulah yang dia menulis. Yang sifatnya, karakternya, Quran memanggil dengan istilah raqibun atidun.
Raqib Atid dia bukan nama malaikat, tapi dia adalah sifat kepada malaikat pencatat amal. Raqibun Atidun, dicatat. Kalau kita tak percaya apa yang dicatat, kan, nanti dekat akhirat kita bacalah. Kita akan baca sendiri. Nanti kita akan teringat, oh inilah yang kita belajar dulu dekat surah Al-Alaq. Aku pernah dengar dulu bahawa apa yang kita buat ni ia tertulis. Nanti kita akan baca. Kita akan baca sendiri apa yang telah kita buat. Ada dalam Quran sebut, Iqra' bi kitabika. Allah kata baca apa yang ada pada kitab kita. Betapa pentingnya penulisan ni sehinggakan amal-amal manusia pun ia bentuk ditulis. Okey, kita pergi kepada kepentingan penulisan yang keempat. Yang ni yang kita lah ni. Ni merujuk kepada manusia biasa lah ni. Contohnya kata Imam Syamqiti, ada pena yang ada di tangan manusia untuk menulis apa yang diajarkan oleh Allah kepada mereka. Hatakan di zaman Nabi pun, Nabi dulu ada penulis-penulis kitab wahyu. Lepas tu Nabi Sulaiman hantar memo, hantar surat kepada Bilqis, kan, ada seorang ratu di Sabak tu pun dalam bentuk ditulis. Burung Hudhud yang bawa, yang hantar, kan, kita belajar kan, dihantar kepada Bilqis pun bentuk ditulis. Nak menunjukkan bahawa bab menulis ni merupakan yang tak boleh dipisahkan dengan hidup manusia. Cuma mungkin bentuk dia saja yang berbeza. Mungkin menulis dalam bentuk gunakan keyboard, mungkin menggunakan pen-pen yang sekarang moden, kan, tulis. Okey, itu pengajaran boleh kita ambil. Kita lihat apa pesanan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dia pesan pada kita. Dia kata al-ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu. Dia kata ilmu ni, dia kata dia umpama kita pergi berburu. Bukan senang ya nak dapat ilmu, kan. Umpama kita berburu, kan, nak dengar hampir 2 jam kelas nak dapat ilmu ni. Umpama kita pergi berburu. Dan Imam Syafi'i kata, kalau kau pergi berburu, kan, yang akan bantu engkau pada buruan engkau tu adalah tulisan. Maksudnya Imam Syafi'i kata kalau kita pergi berburu, kita kan perlu tali, kan. Contoh kita nak pergi buru, kita dapat tangkap seekor, contohnya kita pergi tangkap apa. Kita tangkap, betul kita kena ikat dia. Jadi kita berburu, tak nak buruan tu terlepas, kita ikat dia. Umpama kita belajar tu nak dapat ilmu tu, umpama kita pergi berburu. Tapi nak ikat ilmu tu adalah dengan tulisan. Sebab tu Imam Syafi'i mengatakan apa? Dia kata qayyid suyudaka bil hibali alwasiqah fabinal hamaqati an tasidan ghazalatan wa takrukaha bainal khalaiqi taliqah. Beliau mengatakan ikatlah buruanmu dengan tali yang kuat. Maknanya kalau kita gambarkan ilmu itu nak dapat bukan senang, kan, kita kena ikat dia dengan kuat. Ikat dengan apa? Ikat dengan tulisan. Lepas tu dia kata termasuklah kebodohan, dia kata sekiranya engkau berburu kijang, namun setelah itu engkau biarkan dia terlepas begitu saja. Faham tak maksudnya? Imam Syafi'i nak kata, sayang 1000 kali sayang. Engkau letih pergi berburu seperti mana kau pergi menuntut ilmu, bukan senang tau. Nak dapat masa 1 jam, 1 jam setengah ni. Sebab itu kita, kalau kita ada ruang kosong belajar, kita belajar. Sebab apa? Kalau kita kata, nanti kita boleh tengok rakaman lah. Belum tentu tahu kita dah boleh ada masa tengok rakaman tu. Sebab tu apabila kita ada waktu ni, manfaat dia baik-baik. Cara dia macam mana? Kita ikat dia supaya dia jangan hilang daripada kita, iaitu dengan kita mencatat, dengan kita menulis. Tapi kalau kita dengar, kan, habiskan waktu kita, kan, punya susah nak belajar, tiba-tiba kita dengar je. Umpama kita membiarkan buruan kita itu untuk terlepas. Jadi ini adalah pesanan Al-Imamu Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala alaih. Jadi saya nukilkan apa kata Imam Sya'bi rahimahullah.
Imam Sya'bi ni kata apa punya penting menulis tu, dia kata apa? Iza sami'ta syai'an faktubuhu walau fil ahiti. Dia kata apabila engkau mendengar sesuatu ilmu, maka tulislah meskipun berada pada dinding. Maksudnya kalau kita tak ada tempat lain nak tuliskan, kalau ada di dinding kita conteng lah. Anak-anak cucu-cucu selalu buat macam tu lah. Dia conteng ya dinding tu. Dia tahulah kepentingan mencatat tu. Maksudnya punya pentingnya untuk mencatat maklumat tu. Sebab itu kita kena rajin lah. InsyaAllah biasanya kita dapati ramai orang suka mencatat. Tapi kita sediakan juga nota ni sebenarnya nak membantu juga. Bukan apa. Kadang-kadang kan ustaz tu cakap lain, dicatatnya lain. Belum faham lagi. Dicakap lain, ditulis lain, dipaham lain. Lepas tu nak baca semula, faham lain pula. Sebab itu ada masa kena bagi juga maklumat ni supaya tak tersalah tulis ayat Quran ke, hadis ke dan sebagainya. Lagi satu, kalau ada letih-letih tulis tu, simpanlah baik-baik buku tu, buku nota tu, catat. Kalau tidak nanti jenuh nak baca balik semula. Mana buku catatan tu. InsyaAllah kita semua moga-moga Allah bagi kita manfaat. Kita tahu sumber ilmu yang utama ini adalah daripada Al-Qalam. Daripada yang ditulis. Itulah yang maklumat yang benda yang sangat berharga pada zaman-zaman dahulu. Sebab tu Quran yang kita baca pada hari ini pun sebenarnya ia datang dalam bentuk tulisan. Ada yang menghafal, ada bentuk yang ditulis. Hargailah ilmu yang Allah beri kepada Al-Qalam tu. Ya, pada tulisan ni. Okey, kita pergi kepada ayat yang ke-5. Okey. Ayat yang ke-5 ni adalah ayat yang Allah menyebutkan ilmu secara umum. Maksud dia, kalau ayat nombor 4 tadi Allah menyebut cara ilmu tu dapat daripada tulisan. Yang ini Allah menyebut ilmu secara umum. Allah Ta'ala kata, Allamal insana ma lam ya'lam. Dialah Allah yang telah mengajarkan manusia malam. Apa yang dia tidak ya'lam mengetahui. Ayat 5 ni dia dikaitkan dengan ilmu. Ayat 4 tadi tentang ilmu dalam bentuk penulisan yang Allah ajar. Pada ayat nombor 5 pun sama. Ilmu yang Allah juga mengajarkan kepada kita. Hargai ilmu tu. Kan ada orang dia tak boleh menulis. Kita boleh menulis. Hargai ia dari Allah. Okey. Allazi, sekejap ya. Saya nak kontrol suara sikit. Mana budak-budak? Esok. Lah, kau sebelah tu. Oh, nak buat Sekejap kopi. ya. Habis sudah ibu rumah. Habis Punya foto edit. tak apalah. Ambil dah fotokopi tadi. Ambil dah tadi pun dah. Buat. Saya pun Habis tak dapat tahu foto pasal. Dah. Sekejap ya. Audio siapa tu? Saya tolong jaga suara sikit ya. Audio ya. Sebab saya tak nampak siapa yang suara dia terbuka tu. Okey Okey, tak apa. Tak apa, tu terlepas pandang tu. Okey ya. Allamal insana ma la ya'lam, dia mengajarkan manusia apa yang manusia tidak ketahui. Di sini kita dapat belajar apa? Kita dapat belajar tentang nikmatnya ilmu pengetahuan seperti kita ulas tadi. Ya, semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi manfaatkan ilmu itu untuk mendapat redha Allah. Ni terus pergi kepada pengajaran ya. Kita tahu segala ilmu itu ia datangnya dari Allah. Ilmu kira-kira, ilmu bertukang, ilmu menjahit, ilmu memasak, ilmu untuk ilmu berniaga, ilmu bermain, ilmu apa? Ilmu bercakap, ilmu melukis. Semua itu adalah daripada Allah. Jadi manfaatkan ilmu itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Gunakan ilmu itu
pada jalan yang Allah redha. Jangan gunakan ilmu yang Allah beri itu untuk kita aniaya orang, untuk kita tipu orang, untuk kita mencemarkan agama Islam. Jangan, ya, gunakan ilmu-ilmu yang segala apa yang Allah ajar itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dah habis ayat 5. Jadi ayat 5 ni sebenarnya tuan-tuan dan puan ya, waktu kita belajar sinopsis mula-mula dulu, siri yang pada siri pengenalan, ayat 1 sampai ayat 5 ni kita jadikan dia sebagai pembuka surah. Jadi pembuka surah Al-Alaq adalah ayat 1 sampai 5. Jadi kalau kita tengok ayat 1 sampai 5 ni, kesimpulan kita dapat apa? Ada 2 nikmat Allah yang Allah beri kepada manusia. Iaitu nikmat apa? Nikmat Allah menciptakan manusia itu dan juga pada nikmat ilmu pengetahuan. Kalau nikmat penciptaan manusia tu kita ambil pada ayat nombor 2 dan ayat nombor 3. Kalau ayat nikmat ilmu pengetahuan pada ayat nombor 4 dan ayat nombor 5. Boleh kata ayat 1 sampai 5 ni dia adalah muqaddimah, pembukaan surah. Jadi waktu kita baca 5 ayat pertama ni kita dah boleh dapati tentang maklumat besar pada surah Al-Alaq ni. Sebenarnya dia nak cerita tentang 2 nikmat yang besar, 2 kurniaan Allah yang besar. Yang mana nikmat besar kurniaan Allah ni berada pada nama Al-Akram. Baik. Kita teruskan dengan ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Nota saya bagi sampai ayat nombor 5 saja kan? Okey. Tuan-tuan sila ambil nota di Google Drive yang ada saya letakkan di chat bahagian Zoom. Okey, ambil balik nota untuk ayat nombor 6 dan ayat nombor 7. Dia ada pada Google Drive ya. Saya letakkan nota kat situ. Saya baru buat edaran pada tuan-tuan dan puan-puan. Dekat sekejap. Saya tengok dekat FB ada tak? Kejap ya, izinkan saya sekejap je tengok dekat FB. Ada tak saya kongsikan maklumat? Oh, saya tak kongsikan. Sekejap ya. Saya minta izin sekejap pada tuan-puan untuk saya kongsikan link dekat Google Drive tu sekejap ya. Sekejap je, saya minta waktu sekejap. Okey, kejap. Okey. Tajuk dia nota 22 surah lazim ya. So dalam tu ada nota yang tambahan untuk petang ini. Okey, saya tambahkan. Saya letakkan dekat bahagian komen. Dalam Telegram ada Ustaz. Yalah, tapi tak semua tidak semua yang berada dalam Telegram itu isu. Okey. Ya. Sebab ada rakan-rakan kita dia masih tidak ada Telegram lagi. Tak apalah, kita raikan semua orang. Okey. Okey, saya dah masukkan di FB dekat Zoom. Dekat FB Akademi Tadabbur yang melihat secara langsung pada petang ni. Jadi boleh dapati maklumat tu dekat dekat link Google Drive yang telah saya edarkan. Okey, kita nak pergi kepada ayat berikutnya. Okey, kita nak masuk ayat 6 dengan ayat 7 terlebih dahulu pada petang ini. Okey. Ayat 6 ni yang kita nak mula baca, kalau tuan-tuan masih ingat pada sinopsis ya, ayat 6 sampai ayat nombor 14, kita boleh letakkan ia pada tajuk. Sebenarnya ayat 6, 7 sampai 14 ni dia dikaitkan dengan perihal orang yang mengkufuri, bukan mengkufuri, bukan fi tu ri, mengkufuri. Saya tersilap tulis kat sini. Maaf tuan-puan ya. Perihal orang yang mengkufuri nikmat. Sebab apa kita kata mengkufuri nikmat? Sebab ayat 1 sampai 5 tadi, sekejap saya betulkan ejak dia sekejap ya. Izinkan saya sekejap je. Mengkufuri. Okey, kat sini. Okey. Ayat 6 yang kita akan mula belajar sekejap lagi ni sampai ayat 14 sebenarnya dia sangat berkaitan dengan kisah ada manusia-manusia dia tak kenang budi baik Allah.
Dia lupa dekat Allah. Dia tak syukur pada Allah. Sedangkan Allah tu telah bersifat Al-Akram. Allah telah ciptakan dia daripada awal-awal. Kan? Asalnya dia tak ada. Lepas tu Allah bagi dia kepandaian dengan ilmu. Bermula ayat 4 sampai 14 ni, Allah Ta'ala nak paparkan kisah manusia yang dia lawan Allah. Dia lawan Allah. Dia tak mensyukuri nikmat dua yang kita sebut sebelum ni. Kan? Kalaulah orang yang kita nak maksudkan nanti pada ayat 6, 14 ni dia faham, dia takkan mengkufuri Allah. Dia akan tunduk pada Allah. Dia akan patuh pada Allah. Dia akan taat pada Allah. Dia akan bantu Islam ni. Dia akan bantu dakwah Nabi ni. Tetapi Allah nak cerita pada kita, ada orang yang mengkufuri nikmat Allah Ta'ala tu. Jadi kita akan tengok nanti. Perincian dia bermula ayat 6 sampai ayat nombor 14. Ada manusia tu. Perangai macam tu pun ada sampai hari ni lah. Okay, kita dapatkan dulu terlebih awal. Ayat 6 kita nak belajar ni di bawah tema apa. Di bawah topik apa. Ya, sepatutnya kita tak boleh nak mengkufuri nikmat Allah. Sepatutnya kita kena bersyukur kepada Allah. Betul tak? Sejak kita lahir lagi, Allah Ta'ala dah bagi banyak nikmat daripada kita. Daripada kita jadi seketul darah, beku tu pun kita dah ada nikmat banyak dari Allah. Kan? Tapi ada orang, dia tak kenal budi Tuhan. Kita nak tahu Allah panggil dia istilah apa? Mari kita belajar pada ayat nombor 6. Okay. Ayat nombor 6 ni, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah mulakan dengan perkataan kalla. Okey. Dalam surah Al-Alaq, kita akan jumpa kalla tu 3 kali tak silap saya. Kita akan jumpa perkataan kalla, kalla, kalla. Okey, nanti petang ni saya akan ulas penggunaan kalla. Okey, kalla innal insana la yatgha. Okey, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada ayat nombor 6, kalla. Kalla ni dalam terjemahan dia tulis ketahuilah yang dalam ni. Tuan-tuan dan puan, dia tulis apa perkataan kalla dekat sini? Saya mohon maklum balas pada tuan-puan. Siapa boleh bagi maklum balas? Dalam Quran terjemahan tuan-tuan dan puan, kalla, Ingatlah. dia kata ingatlah. Okey. Yang lain ada tak selain daripada ketahuilah ataupun ingatlah? Ada tak yang lain selain daripada tu? Mohon maklum balas. Ada tak? Selain daripada kalla diterjemah ketahuilah ataupun ingatlah, ada tak terjemahan lain? Tak ada ya? Itu je ke? Ya, Ustaz. Ya. Okey, tak ada lain betul Okey, tak apa. Kita tengok kat sini. Okey, maknanya kita tengok dulu. Kalla, ketahuilah ataupun ingatlah. Inna, sesungguhnya. Al-insana, insan. Insan tu spesifiklah insan. Kenapa dengan insan tu? La ni maknanya benar-benar. Ni adalah pengukuhan taukid, benar-benar. Benar-benar apa? Yaltagha. Yaltagha maksudnya melampaui batas. Okey. Ayat 6 ni Allah Ta'ala paparkan kepada kita sikap manusia yang melampaui batas. Bukan teori semata-mata, tapi Allah kata betul ada manusia tu, sehingga Allah kata la, benar-benar dia melampaui batas. La yatgha. Jadi ayat 6 ni, jika kita nak kaitkan dengan surah At-Tin, kalau dalam surah At-Tin Allah mengkaitkan ada manusia ini yang jatuh kepada serendah-rendah tempat, maka surah Al-Alaq Allah menyebut juga ada manusia yang dia ni benar-benar melampaui batas. Okey, siapa manusia tu? Ayat 6 Allah tidak menyebut secara spesifik. Nanti waktu kita baca ayat 8, insya-Allah kita akan sebutkan di antara manusia melampaui batas tu siapa. Okey, ayat ni kalau kita baca secara terjemahan kita fahamlah kan. Allah bagi tahu pada kita
Ketahuilah Allah nak ingatkan kita ada manusia yang benar-benar melampaui batas. Okey. Sebelum okey, kita tengok dulu. Begini. Okey, kita belajar dulu perkataan kalla kat sini. Okey, begini. Kalau kita belajar perkataan kalla, nanti dekat surah Al-Alaq kita akan jumpa, tak silap saya ada 3 kali kalla kan. Kalla la illam, kalla la tuti'. Ada kita akan jumpa 2 kali lagi perkataan kalla. Okey, kalau kita cari dalam Quran, okey, kalla ni sebenarnya ada berapa kali? Dalam tafsir Al-Misbah menyebutkan perkataan kalla ada 33 kali kita akan jumpa dalam Quran. 33 kali, kesemua sekali perkataan kalla. Nanti waktu kita belajar surah At-Takatsur, tolong ingat balik apa kita belajar pada petang ni ya. Sebab dekat At-Takatsur pun kita akan jumpa banyak. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla. Kalla law ta'lamun. Jadi kita nak belajar tentang kenapa Allah guna kalla. Okey. Kalla semua sekali ada 33 kali dalam Quran. Tengoklah nota tu ada saya dah paparkan. Dalam surah Maryam ada 2 kali. Ayat 79, 82. Banyaknya juga dekat surah Al-Muddathir. Dalam surah Al-Muddathir. Ada pada ayat 16, 32, 53, 54. Dan sampailah Al-Mutaffifin semua. Okey, An-Naba ada, Qiyamah ada. Kita tengok dalam surah Al-Alaq. Dalam surah Al-Alaq ada berapa kali? Ada 3 kali. Okey, cuba kita tengok pada bilangan yang ke-26 tu. Bilangan ke-27, 28 dan 29. Ayat kita baca sekarang, ayat berapa kita nak baca? Ayat 6 kan? Ayat 6 ni dalam surah Al-Alaq merupakan kala yang pertama dalam surah Al-Alaq. Tapi kalau kita nak campur semua perkataan kalla dalam Al-Quran adalah yang ke-27 pada ayat nombor 6 surah Al-Alaq lah. Nanti kita akan jumpa sekali lagi surah Al-Alaq ayat 15. Kita akan jumpa sekali lagi pada surah Al-Alaq ayat nombor 19. Bermakna ada 3 kali perkataan kalla diulang dalam surah Al-Alaq. Adakah kalla pada 3 tempat ni membawa makna yang sama? Sebab itulah saya nak terangkan pada petang ini. Nanti kalau kita dah faham penggunaan perkataan kalimah kalla dalam surah Al-Alaq, nanti senang kita nak faham waktu kita belajar surah At-Takatsur. Diulang sebanyak 3 kali. Okey, kita lihat dulu penggunaan kalla. Okey, kita belajar pada petang ini maklumat kalau Allah guna perkataan kalla, ia akan membawa makna apa? Okey, nombor 1. Perkalimah kalla dalam Quran ia akan merujuk kepada makna untuk memberikan ancaman, zajrun. Dia nak beri ancaman. Perkataan kalla ni Allah Ta'ala akan gunakan kalau Allah nak bagi warning, Allah nak bagi amaran, Allah nak bagi ancaman, Allah akan guna kalla. Jadi untuk menterjemahkan perkataan kalla untuk memberi ancaman, amaran, kita akan terjemahkan, kita akan jumpa dalam terjemahan kita, jangan sekali-kali, itulah perkataan kalla. Okey, dalam bahasa Melayu, jangan sekali-kali tu kata jangan. Jangan kan macam larang kan. Jangan sekali-kali. Jangan sekali-kali ni membawa maksud, maknanya apa? Jangan buat. Jangan buat. Maknanya ancaman lah. Ancaman. Maknanya kalau Allah guna kalla, fungsi pertama untuk memberikan amaran ancaman, bagi warning. Jangan sekali-kali buat. Kalau dia buat, dia akan dapat ancaman. Dia akan dapat balasan. Itu fungsi nombor 1. Kita tengok contoh ayat dia. Nanti waktu kita belajar surah At-Takatsur, kita akan jumpa Allah guna kalla sawfa ta'lamun. Kat situ kita akan jumpa terjemahan dia kata jangan sekali-kali, maknanya kalla ayat 3 surah At-Takatsur adalah untuk bagi warning, untuk bagi amaran.
Okey. Jangan sekali-kali. Jangan sekali-kali tu maknanya Allah Ta'ala bagi warning, ada perbuatan, sesuatu perbuatan tu jangan buat. Tapi dekat ayat 3 ni, dia ada perbuatan dulu. Dia dah buat sesuatu, baru Allah kata, kalla. Jelas ya? Jadi dia bermaksud ancaman. Jangan sekali-kali. Itu fungsi kalla yang pertama. Tolong ingat ya, fungsi kalla pertama. Fungsi kalla yang kedua, dia berfungsi untuk menafikan. Fungsinya adalah untuk menafikan. Dia bukan nak bagi amaran. Tapi fungsinya untuk menafikan. Untuk menafikan. Okey. Dia terjadi ada sesuatu sebelum ayat tu ada kala, ada sesuatu telah berlaku. Dia sama macam kala amaran tadi. Tuan-tuan faham tak maksudnya? Maksudnya kalau guna kala pada fungsi 1 dan fungsi 2, dia dikaitkan ada perbuatan sebelum itu telah dibuat, maka untuk memberi amaran supaya kata jangan buat, Allah guna kala. Kalau macam fungsi nombor 2 ni, ada suatu perkara yang telah berlaku. Maka untuk menafikan apa yang berlaku tu, apa yang disangka tu, maka digunakan kalla. Okey, kita tengok contoh nak lebih faham dia. Okey. Kita tengok contoh surah Asy-Syu'ara ayat nombor 61. Ini cerita ketika mana Nabi Musa dengan Bani Israel dikejar oleh Firaun. Nak tahu maklumat lanjut nanti ikutlah kelas hari Isnin dan Khamis. Macam malam ni kita akan belajar tentang macam mana Musa dia berdebat dengan Firaun. Okey. Begini. Ayat surah Syu'ara ayat nombor 1 ni kita baca dulu, nanti kita akan tengok bagaimana penggunaan kalla. Okey. Ayat ni kata, setelah kedua-dua kumpulan itu saling melihat. Maksudnya Nabi Musa dengan Bani Israel waktu mereka nak melarikan diri kan. Lepas tu kan Nabi Musa akan belah laut tu kan dengan tongkat dia tu kan. Jadi Firaun kejar sempat dapat jumpa dia orang. Jadi setelah kedua-dua kumpulan tu, maksudnya kumpulan Firaun dan kumpulan Nabi Musa, mereka saling melihat, maka para pengikut Musa cakap. Dia kata, qala ashabu Musa. Maksudnya orang yang ikut Musa dia bercakap. Dia cakap apa? Inna lamudrakun. Dia kata, habilah, kita ni akan Firaun dapat tangkap kita. Faham tak maksud ayat tu? Okey. Maksudnya kumpulan yang ikut Musa tu mereka jadi cemas. Mereka kata, habilah kita akan dapat ditangkap nanti oleh Firaun ni. Firaun dah kejar dan nampak kita dah dekat dengan kita ni, kita akan dapat tawan. Okey, lepas tu Allah guna kalla ayat 62. Nampak tak perkataan kalla ayat 62? Ayat nombor 62, Nabi Musa cakap apa? Qala kalla. Tapi dekat sini masuk sama juga. Sekali-kali tidak sekali-kali. Sama macam yang pertama. Tapi makna dia tak sama. Memang terjemahan dia sama. Sekali-kali tidak ataupun tidak sekali-kali. Tetapi fungsi kala dekat cerita surah Syu'ara ni bukan macam pertama. Musa jawab apa? Tapi sebelum Musa guna perkataan kala kat sini, berlaku apa dulu? Telah berlaku ada kaum dia cakap sesungguhnya kita akan dapat ditawan. Firaun nak tangkap kita. Nabi Musa menafikan daripada dapat ditangkap. Nabi Musa katalah, kalla, sekali-kali tidak. Maksudnya Nabi Musa kata apa? Tak akan punya. Firaun akan dapat tangkap kita. Jadi Nabi Musa, dia nak menafikan yang mereka ini akan dapat ditangkap oleh Firaun. Nabi Musa menggunakan perkataan kalla. Sekali-kali tidak. Kan?
Jadi dia tak sama macam surah At-Takasur tadi. Kalau surah At-Takasur tadi, fungsinya untuk memberi ancaman. Jangan sekali-kali buat perangai macam tu. Tapi kita kena tahulah perangai apa yang Allah Ta'ala tak bagi buat. Pada ayat 1 dan 2 tu adalah perangai sikap orang yang kumpulkan harta ni, bekerja-kerja nak bangga-bangga tentang dunia. Sampai mati dia akan membanggakan diri. Jadi Tuhan kata apa? Kalla saufa ta'lamu. Jangan sekali-kali kau ada sikap macam tu. Berbangga-bangga sampai nak mati. Tak berbangga-bangga. Tapi dia fungsinya untuk memberikan amaran. Jangan buat. Tapi dekat kisah Nabi Musa ni tak. Tujuannya untuk menafikan. Jadi kalau kita baca surah tadi tu, apa fungsi kat sini Ustaz? Kalla innal insana la yatgha. Adakah kalla dekat sini untuk memberi amaran ataupun kalla dekat sini menafikan? Okey. Kita pergi yang ketiga. Nampak kan? Tak apa. Kita belajar dulu. Nanti kita tengok pendapat yang benar mana. Okey. Yang ketiga. Kalau kita jumpa dalam Quran perkataan kalla. Okey. Kalla membawa makna untuk mengatakan sebenar-benarnya, haqqan. Dalam bahasa Inggeris macam kita kata actually, macam kita kata ya yang sebenar-benarnya, macam tu. Dia kalla ni, dia fungsi dia ketiga adalah digunakan untuk mengatakan ya, itu memang perkara yang benar, sebenar-benarnya. Perkataan haqqa. Jelas tak? Maknanya kalau kita nak kata actually, jadi kita kata sebenar-benarnya, okey, yang sebenar-benarnya dia akan guna kalla. Boleh juga. Itu fungsi yang ketiga. Okey. Fungsi yang keempat, perkataan kalla digunakan pada permulaan nak cerita. Macam ayat nombor 6 tadi tu, dia macam nak mula ceritakan, dia dah macam tajuk lain. Betul tak? Kan, sebab ayat 1 sampai ayat nombor 5 dia cerita tentang topik lain. Tiba-tiba ayat 6 Tuhan kata ada manusia yang dia itu melampaui batas. Allah guna kalla dekat depan dia. So kalla kat situ nak merujuk kepada fungsi yang mana dalam banyak-banyak kalla. Tapi nombor 4, kalla memang digunakan dalam pembuka perbicaraan. Dia bukan makna amaran. Dia bukan untuk menafikan. Dia bukan nak mengatakan sebenar-benarnya. Tapi dia nak guna dari sudut nak menggunakan mengata ketahuilah. Sama juga macam ingatlah. Ketahuilah macam for your information. Dia macam mula-mula nak cakap. Dia tak ada apa-apa sebelum tu yang berkaitan dengan kalla dia. Tapi dia macam bentuk nak tahu tak? Dia maksudnya begitulah, ketahuilah. Okay, so ada 4 fungsi kalla. Jadi kalau kita tengok dalam Quran ya, kita tengok dalam Quran, kalau kita jumpa 33 perkataan kalla pada 33 tempat dalam Quran ni, kita kena lihat. Kalla pada 33 tempat ni, dia guna fungsi yang mana kalla tadi? Surah Maryam 79, kalla fungsi yang mana? Ayat 82 sampailah pada surah Al-Alaq. Okey, dapatkan dulu maklumat tentang fungsi kalla. Okey, jelas kat situ. Okey, dah dapat. Mari kita lihat ayat nombor 6 ni nak terjemah apa dekat kalla tu. Dekat sini ataupun dalam tafsir Pimpinan Rahman seperti yang beri maklum balas tadi, tuan-tuan jumpa ketahuilah ataupun macam ingatlah. Maksudnya kalau kita terjemah dia ketahuilah ataupun ingatlah, dia macam fungsi yang keempat. Betul tak? Seolah-olah dia tak ada kaitan dengan apa-apa pun. Dia macam baru mula nak cakap. Dia mula nak cakap, jadi kata ketahuilah ataupun ingatlah. Itu fungsi yang keempat. Tetapi ada juga para ulama kata kalau macam Qurtubi. Kalau macam Al-Imam Qurtubi,
dia lebih memilih perkataan kala dekat sini bermakna haqqa. Sebenar-benarnya. Maknanya dia nak mengukuhkan. Macam sebenar-benarnya, jadi kalau kita terjemahkan, sebenar-benarnya, sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas. Boleh juga sebenarnya. Boleh juga sebenarnya. Dia tidaklah lari makna. Dia yang penting dia memang ada perkataan melampaui batas tu ada. Manusia tu ada, memang ada manusia yang melampaui batas. Cuma bentuk ayat ni, adakah Allah nak kata tentang jangan kau melampaui batas? Macam bentuk amaran tadi. Faham tak? Ataupun kalau dekat sini nak mengatakan bahawa, nak menunjukkan bahawa sebenar-benarnya memang ada manusia melampaui batas. Ataupun dia lebih kepada nak bagi tahu bahawa manusia itu melampaui batas. Kat situ menjadi perbezaan pendapat di kalangan para ulama. Ada para ulama kata perkataan ayat 6 ni mereka tak terjemah ketahuilah. Dia akan jadi macam ni. Saya harap tuan-tuan jangan pening-pening lah. Tapi saya nak tunjukkan contoh supaya tuan faham. Okey, dia ada setengah ulama dia tulis macam ni. Dia kata saya tuliskan terjemahan dia. Jangan sekali-kali. Dia macam ni. Dia boleh jadi dua. Okey. Ya, saya sharekan. Nama waktu pun dah nak habis dah. Sekejap Okey. Okey, cuba tuan-tuan tengok. Ni terjemahan ni yang kalau kita gabung dua-dua lah. Boleh diterjemah dia ketahuilah. Ada setengah ulama tafsir kata tak, kalau dekat sini Allah nak bagi amaran. Kalau orang tanya, macam mana awak tahu dia dalam bentuk nada bagi amaran? Kita kata, kala. Kala. Oh, kenapa dengan kala bagi amaran? Sebab penggunaan perkataan kala kadang-kadang diguna nak bagi amaran. Kita kan, kalau kita nak tegur anak kita kan, kita nak kata amaran anak-anak kita, kau buat sekali lagi, itu boleh guna kata, kala. Kita pesan kat anak kita kan. Jangan buat ya. Kita kata kita guna perkataan kala. Anak tu pun mengaji kelas tadabbur, dia faham. Ibu nak kata saya kala tu apa? Ibu nak menafikan saya nak buat tu ke ataupun ibu larang saya buat? Kalau ibu larang saya buat, tu kala yang bentuk amaran. Kita faham tak? Ataupun sekadar nak bagi tahu. Kan? Dia kala. Jadi ada ulama kata ayat 6 ni Allah nak bagi amaran. Jangan sekali-kali. Dia bermaksud ada Allah Ta'ala nak bagi amaran yang merujuk kepada sikap orang yang nak melampaui batas. Dia macam perbuatan tu telah dibuat secara tersirat. Lepas tu diguna jangan sekali-kali. Dia sebenarnya khilaf di kalangan para ulama pun sebenarnya. Jadi saya tak naklah bebankan tuan-tuan dan perempuan dengan maklumat ini, tapi sekurang-kurangnya tuan-tuan dan perempuan tahu penggunaan kala ni dia ada fungsi dia yang tertentu. Okey, jadi dua-dua betul. Ulama kata nak kata kala tu bermakna ketahuilah ataupun ingatlah, betul juga. Ada juga para ulama tafsir kata kala dekat sini dia dalam bentuk untuk memberi amaran. Jangan sekali-kali. Tapi dia tak jelas beri amaran tentang apa. Para ulama kata memberi amaran tentang perbuatan melampaui batas. Wallahu ta'ala a'lam. Tetapi yang pastinya ayat nombor 6 ni Allah bagi tahu ada manusia telah terbukti dia telah melampaui batas. Melampaui batas ni apa? Kita tutup dengan maklumat melampaui batas ni apa? Melampaui batas ni kata Al-Imam Qurtubi dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, beliau mengatakan melampaui batas tughian ni apa? Dia kata mujawazatul haddi fi isyan. Melampaui batas dalam melakukan maksiat. Maksud dia bukan buat satu maksiat, tapi dia buat banyak maksiat. Dalam kufur tu kita fahamkan, orang dalam banyak-banyak maksiat paling berat sekali adalah kafir.
dah lah dia kafir, lepas tu dia melampaui lagi batas. Macam tu. Dia orang yang dah lah dia buat satu maksiat, tapi dia buat lagi maksiat. Dia macam orang yang buat maksiat berganda-ganda sampai kepada maksiat yang berat. Dia panggil turian. Turian ni melampaui batas dalam buat-buat maksiat. Tapi Allah Ta'ala tidak sebut siapa dia. Contoh dia siapa? Nanti kita akan belajar pada ayat nombor 8 sampai nombor 14. Tapi Allah bagi tahu ada manusia ni dia memilih untuk dia menjadi melampaui batas. Salah seorang manusia yang kalau kita ikuti kelas kita buat kisah Nabi Musa tu, Allah Ta'ala panggil kepada Firaun. Allah panggil Firaun itu adalah tagha. Firaun yang melampaui batas. Samalah macam ayat ni. Ada manusia yang dia ini melampaui batas. Nak tahu macam mana dia boleh jadi melampaui batas? Nak tahu apa contoh-contoh manusia yang melampaui batas? Itu kita kena sambung pada minggu hadapan insya-Allah untuk sambungan ayat 7. Ayat 7 kita akan mendapati sebab apa sampai dia boleh menjadi melampaui batas. Dan kita akan belajar apakah contoh-contoh perbuatan yang dia ini telah melampaui batas. InsyaAllah pada kelas akan datang. Okay, saya buka satu atau dua soalan sebelum kita tangguhkan pengisian kita pada petang ni. Mohon maaf kalau agak lama pengisian dia. Okey, ada pertanyaan tak? Di bahagian chat tak ada soalan. Ustaz, dalam Quran saya kalla semuanya maknanya sama sekali tidak. Semua sama sekali tidak. Harapkan Ustaz, harapkan Ustaz kita kena macam mana nak cakap, sebab bila Ustaz dah huraikan tadi ada meaning ancaman, ada meaning ini kan. Harap kita baca kita tak tersilap fahami Ustaz ya ke? Mungkin kita tak apa, nanti saya tengok balik nota-nota Ustaz tu untuk fahami. Sebab memang dalam Quran saya memang dia sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Kalau sama tak apa. Kalau sama sekali tidak tu dia mungkin maksudnya adalah untuk memberi amaran kepada perbuatan yang melampaui batas. Tapi kalau kita faham sekali-kali tidak dalam bahasa kita apa? Macam kita nak menafikan kan? Dia nak menafikan. Kalau kita baca surah At-Takasur kita faham, sebab surah At-Takasur ada perbuatan orang yang alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla. Kita faham dekat situ kalla. Sebab Allah Taala kata sekali-kali tidak. Maksudnya Tuhan kata jangan sekali-kali, maksudnya jangan kau nak jadi orang yang alhaakumut takasur. Jangan kau jadi orang yang hatta zurtumul maqabir. Tapi pada ayat surah Al-Alaq tu, dia tidak ada perbuatan yang jahat. Dia tidak ada perbuatan yang perlu dilarang. Betul tak? Tiba-tiba ada kala. Kat situ tadi maksud dia. Okey. Ada soalan lain? Ada pertanyaan lain? Tuan-tuan, kalau tak ada, di chat pun tak ada. Kita sambung insya-Allah pada minggu depan. Ada sedikit lagi nota yang tuan-tuan tolong dapatkan nota tambahan tu pada di link Google Drive yang telah saya kongsikan pada tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah pada ayat yang berikutnya, ayat nombor 9, ayat nombor 8 dan berikutnya saya akan bagi nanti insyaAllah pada minggu hadapan untuk kita mendalami lagi tentang surah Al-Alaq ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.